Hubungan erat GISB Holdings bersama Badan Korporat buka peluang kerjasama yang lebih bermanfaat. Pembukaan Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah membina sahsiah diri para belia ke arah lebih matang. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Khairi Syafi'i dan saya Umar Abdul Aziz di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Kembara jelajah GISB Holdings ke beberapa kesan tapak sejarah meliputi beberapa buah negara Islam telah menyaksikan penerimaan sebilangan majoriti masyarakat terhadap Islam kasih sayang yang diperjuangkan dalam GISB Holdings. Selain itu, ia turut membuka peluang besar untuk bekerjasama dengan pelbagai agensi di dalam mahupun luar negara. Terbaru, Pengerusi Muafaz Group Tuan Haji Muhammad Fauzi menjemput Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten selaku Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings ke dalam majlis sambutan ulang tahun kelahirannya yang ke-74 pada 24 Julai baru-baru ini. Majlis yang berlangsung di Wisma Muafaz Damansara ini dihadiri beberapa kenalan rapat, saudara mara dan kenalan beliau dan dibuat secara tertutup. Acara yang bertemakan Al-Arab ini dibuat secara ringkas, dimulai dengan majlis tilawah Al-Quran oleh Ustaz Selebriti program My Quran Time TV Al-Hijrah dan solat maghrib secara berjemaah disusuli majlis makan malam di Dewan yang disediakan. Remaja Pembela Ummah turut dijemput membuat persembahan, membacakan doa pembukaan majlis dan menyampaikan lagu selamat hari lahir serta beberapa buah nasyid yang lain sebagai hadiah daripada GISB Holdings kepada Tuan Haji Fauzi dan para tetamu yang didaikan. Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten memang sangat dikenali dengan peribadinya yang mesra dan ramah menyantuni, juga turut menyampaikan hadiah sebagai tanda kasih sayang khususnya buat Tuan Haji Fauzi yang menjadi kenalan baik beliau. Sepanjang majlis, para tetamu dihiburkan dengan persembahan secara langsung dari kumpulan nasyid Remaja Pembela Ummah dan mendapat respon yang baik daripada para tetamu yang hadir. Satu pertemuan kasih sayang antara Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten dan pelakon terkenal tanah air, Saudara Ashraf Muslim serta kenalannya, Saudara Azrin, berlangsung dengan penuh mesra di Ikhwan Delight Putrajaya. Pertemuan bersama Saudara Ashraf ini bukanlah pertemuan yang pertama. Kali terakhir Saudara Ashraf bertemu pihak GISB Holdings adalah pada musim haji tahun 2019 di Villa GISB Holdings Makkah Al-Mukarramah. Antara yang dikongsi Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten semasa pertemuan ini, menurut Saudara Ashraf, yang membuka fikiran beliau adalah mengenai proses pembentukan hati. Malah beliau bersetuju apabila peranan hati adalah punca utama untuk manusia berjaya di dunia, malah lebih-lebih lagi di akhirat. Saudara Ashraf dilihat begitu teruja bila mana beliau mengetahui GISB Holdings punya wadah tersendiri untuk membina para belia dan remaja melalui pusat-pusat latihan yang diwujudkan menerusi Remaja Pembela Ummah RPU. Saudara Ashraf juga bersedia jika produksi Ikhwan mempunyai bahan untuk ditayangkan ke stesen-stesen TV swasta dan arus perdana. Beliau akan mengusahakan penglibatan GISB Holdings menggunakan platform yang sedia ada menerusi bidang penyiaran negara yang diceburinya. GISB Holdings mendapat tawaran 20 bilik hotel dari sebuah syarikat Langkawi Legun yang merupakan sebuah hotel bertaraf 4 bintang yang dibina di atas laut. Tujuan mereka menawarkan kerana mempunyai masalah pengendalian hotel akibat pandemik COVID-19. Langkawi Legun yang sudah 15 tahun beroperasi itu juga merupakan sebuah pusat peranginan yang digemari oleh Tun Mahathir. Reka bentuk dalamannya seperti Istana Melayu, manakala sebahagian dari 192 biliknya pula berkonsepkan studio. Pihak Langkawi Legun mengalu-alukan kedatangan GISB Holdings ke sana untuk berbincang dan menguruskan 20 bilik tersebut. Selain itu, GISB Holdings juga ditawarkan sebuah ruangan restoran setelah melihat restoran milik GISB Holdings yang mempunyai aneka masakan antarabangsa. Pihaknya melahirkan rasa gembira dapat menjejakkan kaki ke tempat-tempat GISB Holdings kerana serba lengkap dan memenuhi keperluan masyarakat. Ikhwan Sdn Bhd ini mempunyai kekuatan untuk menjalankan perniagaan unit-unit kami di Langkawi Legun Resort. Setelah kami mengadakan perbincangan dan melihat kekuatan GISB Holding, memang patut kami mengadakan kerjasama ini. Memang berkembang pesat. Jadi di situ boleh dipercayai untuk
mengadakan kerjasama untuk menjalankan perniagaan hotel di Langkawi Lagoon Resort. Saya mewakili Persatuan Langkawi Lagoon Resort, pemilik Langkawi Resort, mengharapkan kerjasama ini boleh dibuat dan menjadi realiti, di mana pemilik-pemilik unit-unit di Langkawi Lagoon Resort ini kan rasa senang hati bila kita tengok GISB Holding ini mempunyai kekuatan. Jadi kami merasa mempercayai untuk menjalankan perniagaan unit-unit kami di Langkawi Lagoon Resort ini. Seterusnya pada 16 Julai 2020, Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Home telah menjadi salah satu tempat untuk wakil GISB Holdings iaitu Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortan ditemu ramah sekitar 1 jam bagi rancangan online program yang dinamakan Success Seafood Convention Founder Legend Anjuran Asian Chamber of Commerce. Rakaman yang diadakan di Ikhwan Coffee House ini akan disiarkan secara atas talian pada 31 Julai, 1 dan 2 Ogos. Antara lain yang ditemu ramah ialah Ustaz Kazim Alias, Datuk Yusof Haslam, Datuk Roshamdo dan ramai lagi. Datuk Suhaimi Syahadan, bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO sebagai host, menyatakan tujuan rakaman adalah untuk memperkenalkan GISB Holding kepada lebih ramai golongan muda serta memberikan panduan-panduan dan tips kepada mereka. Alhamdulillah, antara yang telah dikongsikan oleh Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortan mengenai peranan manusia sebagai hamba dan khalifah, tujuan perniagaan dan konsep cara hidup Islam. Temu ramai ini mendapat maklum balas yang positif. Setiap apa yang diperkatakan dari GISB Holdings, kandungannya begitu padat dan tepat untuk panduan semua. Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes dikunjungi oleh Wakil Melaka Halal Hub yang merupakan pusat industri halal pertama di Malaysia pada 12 Julai 2020. Encik Amir Ali selaku Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Halal Hub bersama isteri dan 3 orang anaknya dibawa melawati premis sekitar Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes yang turut hadir bagi sesi perbincangan bersama barisan ahli lembaga penasihat GISB Holdings di Saza Beach Resort, Melaka baru-baru ini. Buat pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua, saya mengenali Ikhwan ni sebenarnya ataupun GISB dah lama. Saya sebagai CEO, saya rasa saya ada rasa tanggungjawab untuk melihat lagi kehebatan Ikhwan ni di merata tempat di seluruh Malaysia. Jadi saya mengambil inisiatif datang sendiri melihat bisnes yang dilaksanakan oleh GISB, terutama dalam aktiviti pelancongan yang mana sepengetahuan saya GISB ni ada hotel, ada resort. Jadi itu yang menyebabkan saya terpanggil untuk hadir. Kafe Ikhwan Ipoh dikunjungi oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Harusani bin Haji Zakaria selaku Mufti Negeri Perak pada 20 Julai 2020. Kunjungan beliau bersama isteri dan 2 orang cucu untuk bersarapan pagi dan sempat meluangkan masa berbual bersama yang berbahagia Tuan Johari Murad selaku Timbalan Pengarah GISB Holdings Cawangan Perak. Pertemuan singkat ini bermula di mana Puan Sri bertanya mengenai syarikat GISB Holdings yang menurutnya tidak begitu mengenali syarikat ini. Yang berbahagia Mufti berkongsi sejarah latar belakang GISB Holdings yang dahulunya dari kumpulan Al-Arkam dan Puan Sri dilihat begitu berminat mendengarkan penerangan tersebut. Sepanjang pertemuan itu, Puan Sri banyak menceritakan mengenai almarhum Sultan Azlan Shah dan pengalamannya bersama baginda. Turut bersama yang di-Pertuan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu Perak, Datuk Muhammad Muhyiddin Abdullah yang pernah bekerjasama dengan GISB Holdings sewaktu program Perak International Expo 2019 November tahun lalu. Menurut pandangan Puan Sri, jelasnya masyarakat zaman sekarang tidak tahu merendah diri untuk memuliakan orang lain bila mana melihatkan yang berbahagia Tuan Johari dilihat begitu meraikan tetamu. Para tetamu berangkat pulang selepas selesai menjamu selera. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku pengarah GISB Holdings Kelantan sentiasa mengajak dan mengingatkan agar staf GISB Holdings turun mendekati masyarakat memberi khidmat tanpa mengharapkan balasan. Maka pada 25 Julai yang lalu, GISB Holdings Gua Musang telah turut sama menjayakan program Gotong Royong Perdana yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat Masyarakat Dun Galas. Selari dengan pendirian GISB Holdings untuk terus memberi manfaat kepada manusia lain agar dapat menjadi sebaik-baik hamba dan khalifah, pelbagai sudut persiapan dilakukan dalam usaha pendekatan sosial ini. Itulah hal yang selalu ditekankan oleh pengarah GISB Holdings Cawangan Kelantan yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad, terutamanya kepada para belia syarikat supaya sentiasa bersedia untuk berkhidmat kepada masyarakat. Baru-baru ini, GISB Holdings bersama beberapa agensi dan jabatan menyertai Gotong Royong Perdana Kampung Kerinting
bagi membersihkan tanah perkuburan Islam di sini serta kawasan-kawasan yang terlibat. Ia dianjurkan oleh Pusat Khidmat Masyarakat Ahli Dewan Undangan Negeri Don Galas. Operasi tersebut turut disertai anggota Pertahanan Awam APM, Pasukan Tindakan Cemas Malaysia PTCM dan lain-lain agensi yang mengambil masa kira-kira 4 jam pada 25 Julai 2020. GISB Holdings melalui rangkaian restoran Ikhwan Delights Gua Musang telah memberikan sumbangan berupa set bungkusan makanan berserta minuman untuk para peserta berkenaan. Ahli Dun Galas Yang Berhormat Muhammad Syahbudin Hashim atau lebih mesra dipanggil Abedin menzahirkan penghargaannya kepada semua anggota yang membantu dalam menjayakan operasi tersebut, termasuklah sumbangan tenaga dan makanan oleh RPU Gua Musang atas nama GISB Holdings. Ikhwan Equestrian Pocan Jitra Kedah terus meriah dengan kunjungan rombongan guru-guru seramai 17 orang dari Sekolah Kebangsaan Si Putih yang membuat lawatan ke sini. Rombongan diketuai oleh Cikgu Ali yang merupakan kenalan dan sering bekerjasama dengan Ikhwan Equestrian Pocan. Ketibaan tetamu sekitar jam 8.30 pagi itu dimulai dengan sesi taklimat pengenalan berkenaan sukan sunah berkuda dari wakil Ikhwan Equestrian, juga sesi soal jawab. Setelah itu, para rombongan terus dibawa ke arena untuk mulakan sesi asas menunggang kuda secara praktikal yang kemudiannya dihidangkan dengan jamuan ringkas dan diakhiri dengan sesi bergambar. Maklum balas yang diterima, rata-rata tetamu dilihat terhibur dan berpuas hati dengan layanan dan perkhidmatan yang diberikan dan sebahagian dari mereka terus mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Ikhwan Equestrian. Awal-awal agama mengenal Allah. Itulah yang menjadi moto bagi pendidikan awal kanak-kanak di dalam GISB Holdings. Bertitik tolak dari itu, Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali mencadangkan agar sektor media GISB Holdings di bawah naungan Yang Hormat Datuk Luqman Hakim Fortin bersama Remaja Pembela Ummah yang diketuai oleh Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi bagi menghasilkan sebuah album nasyid kanak-kanak sebagai hiburan yang mendidik jiwa. Lagu yang dimuatkan telah dipilih sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali daripada lagu lama nasyid kanak-kanak dan bakal diberi nafas baru. Kandungan lagu-lagu yang dipilih berbentuk nasihat menekankan rasa bertuhan di dalam diri anak-anak serta mengajak untuk berakhlak mulia. Sebanyak 10 cawangan GISB Holdings di seluruh dunia dipilih untuk merakamkan lagu tersebut, iaitu dari Kedah, Negeri Sembilan, Johor, Selangor, Pantai Timur, Borneo, Singapura, Turki, Jordan dan Australia. Proses rakaman telah pun bermula di tempat masing-masing dan di setiap permulaan proses rakaman, penasyid dan tim produksi dianjur untuk merasa tidak mampu untuk berbuat melainkan atas kehendak Allah sahaja. Bahkan turut ditekankan aspek penyakit mazmumah yang mudah menjangkiti seperti sombong dan bangga diri yang patut dijauhi dengan menyuburkan rasa hamba. Adalah menjadi hasrat pimpinan GISB Holdings agar penghasilan album ini dapat mendidik generasi pelapis seawal kecil lagi agar mengenal Allah dan berakhlak mulia, hingga lahirlah generasi yang mampu membawa Islam kembali gemilang di muka bumi Allah ini. Menjadi hasrat pimpinan GISB Holdings untuk membina sahsiah diri para remaja dengan membangunkan sebuah pusat latihan remaja pembela ummah yang terletak di Kampung Labu Lanjut, Sepang, Selangor. Pusat latihan remaja pembela ummah RPU adalah hasil cetusan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali ini dipantau terus oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah bersama tim kepimpinan utama RPU yang lain. Pusat latihan ini yang ditubuhkan pada awal Mei lalu telah memasuki kursus siri ketiga dengan penyertaan seramai 18 orang pelatih. Mereka dipantau secara menyeluruh bermula dari insaniah hingga kepada lahiriah mereka. Perkara yang menjadi keutamaan dalam pembangunan insaniah adalah hubungan dengan Allah, iaitu dengan membaiki solat. Selain itu, sahsiah diri para pelatih juga sentiasa dilihat dan dipastikan agar selari dengan syariat Islam. Dalam masa yang sama, pembangunan lahiriah juga tidak diabaikan. Pelbagai rancangan pembangunan telah diatur agar ianya mampu menjadi contoh bukan hanya kepada pusat-pusat latihan GISB Holdings yang lain, bahkan turut ditiru oleh masyarakat luar. Antaranya, sebuah rumah yang sedia ada kini sedang dinaik taraf untuk dijadikan rumah tetamu serta diwujudkan ruangan surau di situ agar lebih selesa. Selain itu, rumah yang dijadikan penginapan para pelatih turut dibaiki dan kini sudah hampir siap. Manakala di bahagian belakangnya pula, kerja-kerja pengubah suaian store yang bakal dijadikan penempatan pelatih juga sedang giat dijalankan.
dijalankan di samping turut menyediakan ruangan solat. Manakala bangunan stebel kuda pula kini sedang diubah suai untuk dijadikan asrama dan juga bilik kelas bagi pendidikan sekolah rendah. Memandangkan keadaan tanah yang sering mengalami banjir, maka sedang dibina satu sistem pengairan yang baik dengan menanam culvert bermula dari bahagian depan tanah hingga ke belakang, bertujuan untuk memastikan air dapat mengalir dengan lebih lancar. Hasil dari latihan yang diterima dari Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Laba Lanjut ini diharapkan bakal melahirkan remaja yang bukan hanya mampu berdikari dan berakhlak, bahkan tertanam di dalam diri mereka rasa takutkan Allah serta rindukan Rasul untuk dijadikan bekal dalam kehidupan. Sebuah ladang terbiar selama hampir 10 tahun serta berkeluasan 18 ekar di utara tanah air kini telah disewa oleh GISB Holdings. Ia bertujuan untuk meluaskan pemasaran bagi industri sayur-sayuran halal selain memenuhi keperluan khidmat masyarakat agar tidak terdedah kepada pemakanan yang dikhawatiri syubhah atau tidak jelas status halalnya. Ladang dengan jolokan nama Ladang Pertanian Remaja Pembela Ukhuwah itu diberikan khusus oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali yang merupakan pengerusi Lembaga Penasihat GISB Holdings. Lokasinya ialah bertempat di Pongsu Seribu, kepala batas Pulau Pinang. Tanah ladang pertanian remaja pembela ukhuwah kini sedang dijalankan operasi pembersihan menggunakan ekskavator oleh petugas remaja di sini. Ia dilakukan untuk membuang dan mengasingkan pokok-pokok dan lalang selain untuk mewujudkan sistem perparitan. Sementara operasi itu dijalankan, sejumlah 235 anak pokok pisang, 120 rumpun kantan dan 200 anak pokok kari ditanam terlebih dahulu. Kesemua anak pokok tersebut telah disemai sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman. Selain dari 7 kaki tangan tetap yang bertugas di ladang berkenaan, turut digilirkan ialah sebilangan ahli RPU GISB Holdings Wilayah Utara ditugaskan di sana. Di samping bertani, remaja di sini sangat diutamakan pembangunan insaniahnya agar sejajar dalam membina sahsiah diri. Majlis perasmian dua rangkaian baru Ikhwan Mat telah dilancarkan melibatkan dua lokasi berasingan iaitu di Bandar Estate Sepang, seterusnya disusuli lokasi perasmian Ikhwan Mat seterusnya di Bandar Bukit Raja Kelang. Majlis disempurnakan oleh ahli lembaga penasihat GISB Holdings. Perasmian diawali dengan melepaskan belon dan memotong riben di hadapan pintu masuk disusuli menandatangani plak sebagai simbolik perasmian. Seterusnya, Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali membuat lawatan melihat keadaan dan suasana di dalam Ikhwan Mat itu yang telah beroperasi pada 12 April 2020 di awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Malam balas dari warganet di laman sesawang Facebook rasmi GISB Holdings terhadap pembukaan Ikhwan Mat Instek diterima baik dan menyokong apa yang sedang dilaksanakan GISB Holdings. Dalam pada itu juga, Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali merasmikan sebuah ambulans dengan reka bentuk dan warna yang dipilih oleh beliau sendiri. Beliau sempat meluangkan masa melawat 3 premis yang bakal dibuka iaitu Ikhwan Auto, Ikhwan Distributor dan Ikhwan Butcher. Seterusnya, pada 23 Julai 2020 telah berlangsung perasmian Ikhwan Mat Bandar Bukit Raja Kelang dan perasmian lori Ikhwan Distributor. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin yang turut hadir bersama Yang Berbahagia Puan Rokayah Zakaria. Perasmian ini juga bersempena meraihkan hari kelahiran Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin pada 20 Julai 2020. Majlis yang bermula pada jam 8 pagi ini dihadiri oleh ahli GISB Holdings sekitar Kelang dengan memotong riben lori Ikhwan Distributor. Seterusnya merasmikan Ikhwan Mat dengan pemotongan riben dan menandatangani plak perasmian. Juga turut membuat percubaan pembayaran menggunakan debit card dengan membeli 40 jenis barangan produk-produk Ikhwan dan menyarankan agar produk-produk ini turut dipamerkan di Ikhwan Cafe dan GH Corner Kelang sekaligus mempromosikan produk GISB Holdings di mata masyarakat. Satu majlis menandatangani surat persetujuan penyewaan tanah sawah padi seluas 200 ekar di Tebu Hitam, Kuala Rompin oleh pemilik-pemilik tanah kepada pemaju tanah serta majlis penyampaian geran sewa kepada pemilik-pemilik tanah telah berlangsung pada 11 hari bulan Julai 2020. GISB Holdings sebagai pengusaha turut dijemput hadir ke majlis tersebut di Balai Raya Kampung Tebu Hitam. Majlis yang dihadiri oleh sekitar 100 orang itu turut dihadiri oleh Adun Kawasan Muazzam YB Razali bin Kasim, Ketua IPD Rompin, Tuan Inspektor Ashura, Wakil Pegawai Pertanian Rompin, Wakil Pertubuhan Peladang Kawasan PPK, Wakil-wakil kawasan dan lain-lain.
Hasrat kerajaan negeri Pahang bagi mengekalkan status sebagai jelapang padi iaitu tanah sawah yang aktif diusahakan melebihi keluasan minimum seluas 5,000 hektar. Tanpa tanah sawah tebu hitam, status sebagai jelapang padi tidak dapat dipertahankan. Usaha JSB Holdings yang menyewa tanah seluas hampir 200 ekar itu dipuji pihak kerajaan negeri kerana kawasan tanah tersebut terbiar selama 15 tahun dan sekaligus membantu kerajaan mengekalkan status sebagai jelapang padi. Majlis diakhiri dengan lawatan YB Razali Kasim dan wakil agensi-agensi kerajaan yang terlibat ke tanah sawah yang disewa oleh GISB Holdings. GISB Holdings Thailand cawangan Chiang Mai telah menerima jemputan dari Mr. Murad Mendy iaitu Presiden Wichit Witaya School ke sekolah beliau yang diduduki pelajar dan guru seramai 671 orang itu walau bagaimanapun yang beragam Islam hanya 10%. Agar semua guru dan pelajar termasuk yang bukan Muslim untuk makan hasil makanan dari tangan orang Islam. Dalam pada masa yang sama, untuk jangka panjang, Mr. Murad menyarankan agar pihak pengurusan makanan di sekolah tersebut hanya menyediakan makanan yang halal sahaja. Sehubungan itu, beliau berminat untuk memasukkan produk-produk Bakery Ikhwan ke dalam koperasi sekolah selain bercadang untuk mengambil catering dari restoran Ikhwan Chiang Mai bagi program-program majlis kerakyaan mereka. Restoran dan Bakery Ikhwan mendapat maklum balas yang baik dari pihak mereka yang menurutnya yakin akan kesucian dan kehalalannya. Beliau dilihat teruja bila mana mendapat makluman Love and Care Restaurant berhampiran dengan cawangan sekolah beliau di Bangkok. Beliau bercadang untuk melakukan usaha sama dengan GISB Holdings di sana. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Nizamuddin dalam Ikhwan News Indonesia. JSB terus giat melaksanakan berbagai khidmat masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, iaitu melalui projek dan premis yang dibangunkan. Melalui khidmat yang JSB berikan, diharapkan masyarakat dapat merasakan keindahan Islam. Saksikan laporan selengkapnya. Dengan kasih sayang Allah dan keberkatan Rasulullah serta panduan dari Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, di saat susahnya perekonomian akibat pandemi COVID-19, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah tetap meneruskan memberi khidmat kepada masyarakat yang memerlukan melalui program Jumaat Berkat. Program Jumaat Berkat yang dilaksanakan pada hari Jumaat iaitu membagikan bantuan berupa nasi boks kepada masyarakat yang memerlukan. Kini diganti dengan pemberian bantuan berupa bahan-bahan keperluan pokok seperti beras, gula dan sebagainya. Bantuan yang dibagikan di daerah sekitar Bandung, Subang dan Tasikmalaya kini difokuskan kepada warga yang kurang mampu dan kurang usaha. Respon yang diterima masyarakat sangat baik. Masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Semoga kami dapat meniru pemimpin kami Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah yang sentiasa berkhidmat kepada masyarakat. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan dan keberkatan Rasulullah SAW, program Jumaat Berkat yang dicetuskan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah rutin dilaksanakan di setiap tempat di zon-zon GISB pada setiap hari Jumaat, termasuk di zon Kalimantan Batam. Sejak dilaksanakan pada tahun 2018, sambutan masyarakat yang ingin turut menyumbang terus meningkat. Kini sudah ada penyumbang yang sentiasa istiqamah memberikan saham mereka pada program Jumaat Berkat ini. Pada setiap hari Jumaat, GISB di Kalimantan Batam mengagihkan rata-rata 100 hingga 225 nasi boks kepada mereka yang memerlukan. Di antara penerima nasi boks adalah para fakir miskin, kaum duafa, panti asuhan dan lain-lain. Terima kasih ya Allah, semoga atas khidmat masyarakat ini dapat terus dilaksanakan dan kami menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kegiatan sektor peternakan dan perladangan terus digiatkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dengan niat memberikan khidmat terbaik bagi masyarakat khususnya dalam hal penyediaan makanan yang suci, halal dan berkualitas. Di Sentul Zon Jawa 1, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sedang membangunkan 2 kandang semi-close house untuk peternakan ayam yang terletak di Wadi Barokah dan Wadi Harapan. Pembangunan kandang di Wadi Barokah kini baru mencapai 70%. Di antara kerja-kerja yang sedang dilaksanakan adalah pemasangan keramik dan pengecatan siling ruangan.
Dan kerja-kerja lainnya yang akan dibuat adalah instalasi listrik, pembangunan sangkar-sangkar ayam, pemasangan kanvas dan lain-lain. Kandang ayam yang sedang dibangunkan di Wadi Barokah nantinya diperuntukkan untuk ayam petelur yang kebiasaannya berwarna merah dan kapasitas kandang bisa menampung hingga 2,000 ekor. Sementara itu, kandang di Wadi Harapan yang sudah ada sebelumnya atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah direnovasikan dan diwibawakan untuk memperkemaskan konsep dan SOP kerja dalam pemeliharaan ayam. Kini kerja-kerja renovasi sudah mencapai 90%. Kandang ini nantinya akan digunakan untuk ayam pedaging yang berwarna putih. Dipelihara hanya satu siklus dalam masa 30 hari sudah dapat dipanen. Diharapkan dengan kandang yang lebih baik, dapat menghasilkan ayam pedaging yang lebih berkualitas, sehat dan semakin kurang tingkat kematian ayam. Masyarakat di sekitar juga sudah mengenali kualitas ayam Ikhwan dan permintaan masyarakat akan ayam Ikhwan terus meningkat dari masa ke semasa. Semoga renovasi kandang segera selesai dan khidmat penyediaan ayam dan telur ayam yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Setelah terbangunnya Pusat Pelatihan Terpadu Tanah Pertanian Wadi Abuya atas hasrat Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk mengembangkan dan menambahkan lahan pertanian supaya lebih banyak lagi manfaat pada masyarakat, telah dibina Pusat Pelatihan Terpadu Tanah Pertanian Salik sejak 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW pada tanggal 19 Juli 2020 di Zon Sumatera 1, tepatnya di Pusat Pelatihan Terpadu Tanah Pertanian Salik, telah diadakan program panen perdana kacang tanah yang dihadiri oleh Yang Berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi selaku Ketua Setiausaha Zon di Sumatera dan timbalannya Datuk Tuan Raja Ibadia Syakur serta tim kepimpinan GISB Holding di Zon Sumatera 1, Pak Dedi Yasril selaku Ketua RT, Rukun Tetangga dan jiran-jiran terdekat. Acara panen perdana ini juga mendapat liputan dari Televisi Republik Indonesia, Riau Pekanbaru. Acara berlangsung secara bersahaja sambil minum petang dan diselingi persembahan nasyid dari tim Remaja Pembela Ummah Pekanbaru. Bapa RT sangat menyambut baik dengan adanya pertanian salik. Beliau sangat berharap pada GISB untuk berperan lebih banyak di lingkungan masyarakatnya selain dari hasil pertanian, dakwah dan semua aktivitasnya. Begitu juga respon dari Bapak Dermawan selaku wartawan dari TVRI sangat menyambut baik kehadiran GISB Holding melalui kegiatan pertanian ini. Selain bertani juga ada unsur pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, warga setempat dan jiran-jiran merasakan wujudnya tanah pertanian ini memudahkan mereka untuk mendapatkan hasil sayuran yang berkualitas untuk keperluan sehari-hari. Moga kami dapat merealisasikan apa yang menjadi hasrat pemimpin kami Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk dapat memberi khidmat sebaiknya pada masyarakat. Dengan berkat Rasulullah, projek dan kegiatan GISB di Pekanbaru semakin dikunjungi masyarakat. Pada tanggal 30 Juni 2020, GISB Pekanbaru menerima kunjungan dari pihak keselamatan, iaitu Kepolisian Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Inspektor Hema, didampingi oleh Inspektor Bagus Kuncoro. Inspektor Bagus Kuncoro inilah yang pernah berkunjung ke tempat GISB dan selepas itu sangat mempromosikan GISB termasuk juga kepada pihak kepolisian. Mereka bertugas di unit perhubungan masyarakat Polisi Kota Pekanbaru. Kunjungan kali ini dalam rangka untuk bersilaturahmi juga sekaligus menjalankan tugas mendatangi lembaga masyarakat untuk mengetahui apakah ada masalah keamanan. Respon mereka sangat baik dan gembira dapat mengunjungi GISB Holdings. Pada tanggal 10 Juli 2020, projek pertanian GISB di Wadi Abuya telah dikunjungi oleh anak kepada pemilik tanah tersebut. Beliau sangat kagum dengan apa yang GISB bangunkan di Wadi Abuya, di mana tanah tersebut sudah banyak berubah dengan bertambahnya kegiatan pertanian dan peternakan. Beliau sangat bersyukur dan mendukung apa yang dibuat oleh GISB yang telah memanfaatkan tanah dengan baik dan senang dengan adanya kegiatan pendidikan pembinaan remaja. Beliau sangat berharap agar ayahnya memberi peluang pada GISB untuk terus menggunakan tanahnya sebagai amal jariah keluarganya dan beliau akan mempromosikan GISB kepada kawan-kawannya. Moga kami semakin bersyukur atas segalanya dan semoga keindahan Islam dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Pembangunan gazebo talib oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di Wadi Harapan, Sentul, Bogor terus dilaksanakan bagi mengganti gazebo asrama pelajar yang sebelumnya sedia ada, yang umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah memandu agar dibuat satu desain gazebo
dengan sistem knockdown atau buka pasang, sehingga bangunan gazebo pengganti tersebut dapat dipindah-pindah tempat pemasangannya. Selain itu, gazebo dengan desain minimalis dan tanpa menggunakan batu bata ini, proses pemasangannya juga mudah dapat dibuat sendiri oleh para remaja. Yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah juga berpesan agar gazebo tersebut dibuat sebaik mungkin agar para pelajar selesa duduk di dalamnya. Dan beliau memberi nama gazebo tersebut dengan nama Gazebo Talib atau Gazebo Pelajar. Oleh itu, yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah juga memandu agar desain bahagian dalaman gazebo juga dibuat yang terbaik agar dapat menjadi asrama contoh baik dari luar maupun dalam bangunannya. Desain dalaman juga dipilih dari jenis yang mudah dipindah-pindahkan sesuai dengan konsep gazebo yang juga berkonsep knockdown. Dari total 7 gazebo yang akan dibuat, 2 gazebo sudah selesai sambil menunggu gazebo yang lain selesai dibangun. Di gazebo nomor 1, kerja-kerja mencantikkan bahagian dalam gazebo sudah mulai dilaksanakan. Di antaranya adalah memasang wallpaper, pengecatan plafon, pemasangan vinil sebagai alas, penggantian lemari-lemari dan melengkapkan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Semoga roh kami juga Allah turut percantikkan dengan sifat-sifat mahmudah. Atas rahmat Allah, keberkatan Rasulullah, juga kasih sayang dan panduan dari yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, pada tanggal 22 Juli 2020, remaja pembela ummah Zon Sumatera 1 telah menyertai satu ekspedisi ringkas ke Kota Siak, Sri Indrapura, Riau. Ekspedisi dipimpin oleh yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi selaku KSUZ JISB di Sumatera dan Datuk Tuan Raja Ibadiah Syakur selaku Timbalan KSUZ mewakili yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Diikuti oleh sebanyak 41 orang yang terdiri dari remaja pembela ummah lelaki dan remaja pembela ummah muslimah. Dengan menaiki 2 buah kendaraan iaitu bas Ikhwan dan mobil Fortuner milik JISB. Yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sangat mengharapkan hasil dan tujuan dari ekspedisi ini dapat memberikan kefahaman kepada para remaja akan apa yang JISB perjuangkan, agar menjadi remaja yang sangat membela Islam, melaksanakan hasrat pemimpin sebaik-baiknya, serta terjalinnya kasih sayang sesama mereka. Perjalanan ke Kota Siak bermula selepas subuh dan ditempuh dalam waktu 2 jam. Sepanjang perjalanan diisi dengan perkongsian dan panduan-panduan dari yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi, nasyid dan tanya jawab. Setelah sampai di Siak, rombongan terus bersarapan pagi bersama yang dapat melahirkan kemesraan dan sebagai hiburan bagi para peserta. Disebabkan masih dalam suasana COVID, rombongan tidak dapat masuk menziarahi makam Sultan Syarif Qasim II dan Istana Siak ditutup dan berdoa dari luar. Dalam perjalanan pulang, rombongan sempat menziarahi seorang kenalan JISB di kantornya. Beliau terkesan pada JISB yang banyak membantu waktu ketika dulu di Mekah, saat beliau dalam keadaan kesulitan. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemimpin, khususnya yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, yang sangat memandu, mengajar dan membimbing kami, para remaja untuk menjadi remaja model, pembela Allah dan Rasul. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Hashim bersama rakan tugas saya. Saya Muhammad Ajud Atami melaporkan dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Atas panduan yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengarah Zon Turki Eropah, pihak pentadbiran Zon telah menyusun beberapa pertukaran staf di antara cawangan-cawangan yang berada di rantau Kesatuan Eropah dan United Kingdom. Antaranya pertukaran staf dari United Kingdom ke cawangan GISB Holdings di Jerman. Pada 10 Julai 2020 baru-baru ini, seorang wakil remaja pembela ummah GISB Holdings telah memulakan perjalanan dari Manchester ke London sebelum meneruskan perjalanan ke Paris dan berakhir di Frankfurt. Alhamdulillah, perjalanan dari Manchester ke London mengambil masa sekitar 7 jam 10 minit. Berikutan pandemik COVID-19, kadar harga tiket bas ialah £29. Ini lebih tinggi berbanding pada musim biasa, kerana pengusaha syarikat bas terpaksa mengurangkan bilangan penumpang bagi menepati syarat penjarakan sosial.
Pada hari berikutnya, perjalanan diteruskan ke Paris dengan kos tiket bas £69.99 bersamaan RM381 Malaysia. Alhamdulillah, Allah telah permudahkan perjalanan dan selamat tiba di Paris setelah menempuh perjalanan selama 8 jam 55 minit. Sepanjang perjalanan, para penumpang diwajibkan mengekalkan pemakaian pelitup muka. Alhamdulillah atas pengalaman kerumitan untuk mendapatkan makanan halal sepanjang perjalanan ini, maka sedikit bekalan makanan telah disediakan oleh pihak restoran GISB Holdings di Manchester dan London. Ini adalah percubaan rentas negara pertama sejak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan menjejaskan ekonomi dunia terutama dalam sektor pelancongan. Alhamdulillah, wakil remaja membela ummah dapat melepasi sempadan United Kingdom dan France dengan mudah tanpa disoal atau perlukan apa-apa dokumen sokongan dan telah selamat tiba di Paris tanpa sebarang masalah dengan urusan imigrasi. Para penumpang hanya diminta menyerahkan pasport tanpa dokumen lain. Sempat berehat satu malam di Paris pada tanggal 12 Julai 2020, satu ekspedisi telah disusun melibatkan 5 orang wakil remaja membela ummah menuju ke Frankfurt. Ekspedisi ini selain bertujuan untuk pertukaran staf, ia juga diatur untuk mengambil peluang menimba pengalaman melihat tempat-tempat lain. Jarak perjalanan sejauh 530 km itu mengambil masa 7 jam dengan kenderaan Peugeot Boxer milik GISB Holdings Perancis. Sepanjang perjalanan, para remaja pembela ummah ini terus didorong untuk sentiasa peka dan mengambil tahu semua perkara. Setiap peserta diberikan tugasan khusus untuk belajar bertanggungjawab dan membina perpaduan dan kasih sayang sepanjang ekspedisi. Begitulah terperincinya penyusunan yang telah dibuat oleh para pimpinan GISB Holdings dengan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, juga dengan keberkatan baginda Rasulullah SAW. Baru-baru ini wakil GISB Holdings Haramain seramai 10 orang yang diketuai Timbalan Ibu Zon yang berbahagia Puan Aziah Mat Jani dan Setiausaha Zon Haramain Encik Ikrimah Rashid telah diadakan ziarah silaturahim ke rumah Syekh Jamil Fakih, pemilik tanah yang disewa oleh Muassasah Global Ikhwan di Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah, Mekah. Pertemuan dibuat di Pejabat di Aziziyah. Syekh Jamil menyambut baik kedatangan rombongan Muassasah Global Ikhwan. Turut bersama beliau, Ustaz Abdul Rahman, pembantunya warga negara Thailand, kelahiran Mekah, sangat fasih berbahasa Arab dan hampir 30 tahun bekerja dengan Syekh Jamil. Di awal pertemuan, Syekh Jamil bertanyakan tentang yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, pengarah GISB Holdings Cawangan Haramain. Beliau menyangka yang berbahagia Tuan Nasruddin akan hadir bersama setelah diterangkan yang berbahagia Tuan Nasruddin di Malaysia dan keadaan di Malaysia masih belum mengizinkan untuk keluar negara. Beliau terus menyampaikan ingin berjumpa dengan yang berbahagia Tuan Nasruddin bila sudah diizinkan datang ke Haramain. Wakil rombongan memperkenalkan Puan Aziah yang merupakan isteri pertama yang berbahagia Tuan Nasruddin daripada 4 orang isteri dan memiliki 25 orang anak. Syekh Jamil sangat kagum dan terkejut. Setelah itu, Syekh Jamil meminta rombongan memperkenalkan diri masing-masing. Beliau juga memperkenalkan diri berketurunan Rasulullah SAW, berbangsa Quraisy, pernah berkhidmat di Pertubuhan Kebajikan Dakwah di Amerika Syarikat selama 8 tahun. Pada awal kedatangan rombongan, Syekh Jamil menjamu dengan pelbagai jenis coklat dan manisan. Selesai sesi perkenalan, Syekh Jamil menjamu para rombongan makanan tradisi negara Saudi, iaitu nasi kuzi, nasi yang bercampur dengan spaghetti. Syekh Jamil bertanyakan tentang perkembangan haiwan ternakan di Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah. Beliau sangat teruja dan sangat berminat untuk ambil tahu haiwan yang diternak syarikat GISB Holdings di Wadi Berkat Datuk Ibu. Beliau mencadangkan untuk GISB Holdings menternak ikan air tawar dan memberitahu tempat-tempat yang sesuai untuk memancing dan sewa bot di Jeddah. Salah satu syarikat keluarga Fakih merupakan pengeluar ayam beku yang terkenal di negara Arab Saudi milik keluarganya. Mempunyai berpuluh ladang ayam broiler di kota Mekah. Mereka menyembelih 1.5 juta ekor ayam sehari dan dibekukan untuk dipasarkan sehingga ke negara Bahrain dan negara-negara teluk. Rombongan menyatakan hasrat ingin belajar dan melawat, namun ia memohon maaf atas isu COVID, agak sulit untuk melakukan lawatan. Selesai sesi makan malam, rombongan menyampaikan beberapa buah nasyid. Syekh Jamil sangat terhibur dan khusyuk mendengar nasyid yang disampaikan oleh remaja pembela ummah hingga mengalirkan air mata. Rombongan sembahyang isyak bersama dan Syekh Jamil berpesan untuk mendoakannya. Ketika rombongan hendak pulang, beliau mencari lagi apa yang hendak diberikan.
Rombongan menerima 7 kotak susu segar. Selain itu, sebagai tanda penghargaan kepada Yang Berbahagia Tuan Nasruddin, beliau menghadiahkan 2 kotak air zam-zam yang telah dibotolkan dalam botol 250 ml. Sebagai balasan, Encik Ikrimah menghadiahkan Rozel keluaran Muassasah Global Ikhwan dan kuih raya buatan Muslimah di sini. Beliau teruja dengan perkembangan GISB Holdings yang boleh mengeluarkan produk di bumi Haramain. Kemudian kami bergambar dan berangsur pulang. Begitulah bila Islam dibawa dengan akhlak dan cara yang indah. Ia akan menjadi magnet menarik hati manusia dan turut merasakan keindahannya. Menghadapi situasi pandemik COVID-19 yang telah berlautan di seluruh dunia selama beberapa bulan, bukanlah suatu perkara yang mudah. GISB Holdings selaku syarikat Bumi Putera Islam yang telah bertapak di 16 buah negara turut merasai cabaran getir tersebut. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah serta para kekasihnya, Restoran Nur Malaysia Tashkent telah ditambah baik dan diperkemaskan lagi apa yang telah sedia ada. Ia adalah dari panduan pengarah zon Uzbekistan Rusia iaitu Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk staf di sini belajar supaya ada hati pada apa yang dilagangkan oleh syarikat. Dan segala hasrat ini sangat diperjuangkan oleh tim Ketua Setiausaha Zon yang diketuai oleh Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah GISB Holdings. Penambahbaikan telah dibuat dalam sudut promosi papan iklan berlampu yang berhadapan jalan utama di Restoran Nur Malaysia Tashkent. Papan iklan ini dulunya adalah milik pusat permainan kanak-kanak di atas restoran, tapi beliau telah berpindah. Wakil Restoran Nur Malaysia Tashkent telah berbincang untuk membeli tapaknya dengan kos 3 juta som bersamaan RM1,250 Malaysia dan kos pembuatan papan iklan baru berjumlah 300,000 som bersamaan RM125 Malaysia. Atas doa para pimpinan GISB Holdings, satu perbincangan penyambungan elektrik telah dibuat bersama pemilik restoran yang berhampiran. Beliau bersetuju disambungkan elektrik pada papan iklan Restoran Nur Malaysia Tashkent ke restorannya tanpa diambil apa-apa bayaran termasuk bayaran bulanan elektrik. Selain itu, penambahan keceriaan di Villa GISB Holdings Tashkent iaitu tanaman aquaponik telah dibina yang dipandu oleh Yang Berbahagia Tuan Adib. Bagi penambahan aktiviti, sejurus itu melatih para remaja untuk terus berjiwa dalam melakukan sesuatu atas nama Islam. Moga peristiwa ini menjadikan ahli GISB yang bertugas terus belajar untuk sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat duduk di dalam syarikat ini. Segalanya dikembalikan kepada Allah atas berkat Rasulullah serta para kekasihnya. Atas kuasa Allah yang Maha Agung, dunia yang sedang dilanda pandemik virus COVID-19 yang penuh kontroversi ini dikejutkan lagi dengan perkembangan mutakhir di Turki. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat 24 Julai 2020 baru-baru ini, bumi Istanbul Turki telah menyaksikan sebuah lagi peristiwa bersejarah yang merupakan khabar gembira untuk Islam di ambang kedatangan bulan Muharram 1442 Hijrah. Di bawah kepimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, pada hari ini, Hagia Sophia menerima tetamu-tetamu Allah bagi menunaikan solat Jumaat buat julung kalinya setelah 86 tahun menjadi muzium. Setelah kota Konstantinopel berjaya ditakluki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masihi, Hagia Sophia yang asalnya sebuah katedral Kristian telah diubah menjadi masjid yang hebat. Namun atas ketentuan Allah, setelah 420 tahun berperanan sebagai masjid di bawah pemerintahan Kerajaan Islam Utsmaniyah, Hagia Sophia telah diubah menjadi muzium secara tidak sah oleh bapa sekuler Turki Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1935. Sejak peristiwa sedih ini berlaku, umat Islam yang masih membara jiwa Islam mereka terus memendam rasa dan bercita-cita agar dapat kembali bersembahyang di dalam Hagia Sophia. Terdapat percubaan untuk menuntut kembali Hagia Sophia sebagai masjid oleh Badan Islam tempatan tetapi belum berjaya membuahkan hasil. Sehinggalah di era kepimpinan Erdogan, beliau telah menganjurkan agar perkara itu dikaji semula oleh badan yang selayaknya iaitu Mahkamah Turki. Atas kuasa Allah yang Maha Pencatur, setelah meneliti segala hujah dan bukti yang konkret, para juri Mahkamah Turki telah membenarkan tuntutan tersebut. Dengan demikian, kembalilah Hagia Sophia menjadi masjid. Atas saranan pengurusi lembaga penasihat GISB Holdings, Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah GISB Holdings bagi zon Turki Eropah. Beberapa orang wakil remaja pembela ummah cawangan Turki yang diketuai oleh Setiausaha Zon Turki Eropah, Encik Abdul Fidak Nasruddin, telah berusaha membuat liputan secara langsung di lokasi tersebut.
Berikutan acara besar yang bakal dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan ratusan ribu rakyatnya. Persiapan rapi oleh tim remaja pembela ummah telah dibuat sehari lebih awal. Namun atas ketentuan Allah yang Maha Kuasa, rancangan untuk masuk ke bahagian dalam Masjid Hagia Sophia tidak berjaya. Tetapi ini tidak melemahkan semangat para remaja pembela ummah ini dan terus mengusahakan liputan secara langsung dari restoran Malaysia Nur Muhammad Istanbul. Sementalahan pula restoran ini yang dimiliki sepenuhnya oleh syarikat GISB Holdings berada hanya kira-kira 300 meter sahaja dari Hagia Sophia. GISB Holdings sudah bertapak di Istanbul sejak lebih 7 tahun melalui syarikat Nur Muhammad Travel Food and Trade PVT Ltd yang menjalankan aktiviti restoran, catering dan agensi pelancongan. Moga ini adalah antara syarat-syarat dari Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kemenangan Islam di akhir zaman. Sama-sama kita tingkatkan kewibawaan dan kematangan lahir dan roh agar Islam terus menang. Sekian sahaja daripada kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas di Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan Timur Tengah dan Rusia. Kematian adalah sesuatu yang pasti, bukan saja yakin, bahkan suka dan bersiap untuknya. Begitulah sifat orang mukmin. Sebelum mengakhiri Ikhwan News pada kali ini, mari kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Ustaz Abdullah Arifin yang telah kembali ke rahmatullah pada 26 Julai yang lalu. Allahyarham adalah merupakan staf GISB Holdings Pahang. Semoga Allahyarham ditempatkan bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. Kami mewakili Bilik Berita Ikhwan News memohon ampun dan maaf di atas kelemahan dan kekurangan yang dikenakan dosa kami sendiri. Moga kami dapat membaikinya di masa akan datang. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum. Basah kenangan indah zaman cemerlang era gemilang ketika Rasul ada di sini.